Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Tentera Berkaki 6. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Tentera Berkaki 6 ini terdapat pada muka surat 147 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.2.3 membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam sebuah teks petikan mengenai tentera berkaki 6 dan 2 rangkap pantun dengan sebutan yang betul. Kedua, mencatat 6 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai tentera berkaki 6 dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam sebuah teks petikan mengenai tentera berkaki 6 dan 2 rangkap pantun dengan sebutan yang betul. Kedua, murid berjaya mencatat 6 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai tentera berkaki 6 dalam bentuk peta titi. Tahukah murid-murid mengenai keistimewaan semut? Bagus. Di sini Cikgu Afan ingin berkongsikan mengenai beberapa keistimewaan sang semut. Biarpun sang semut ini sangat kecil, namun ia mempunyai keistimewaannya tersendiri. Untuk pengetahuan murid-murid, sang semut mempunyai sebatian kimia yang tersendiri dan berbeza-beza. Pastinya sebatian kimia ini membantu sang semut membezakan dengan sang semut yang lain. Biarpun banyak semut lain yang berada di sekelilingnya, namun semut-semut ini dapat mengenali dan membezakan rakan-rakan semut yang lain. Sungguh unik ya murid-murid. Seterusnya, sang semut hidup dan tinggal dalam koloni iaitu dalam sebuah kumpulan. Pastinya, semut-semut ini mempunyai semangat berpasukan yang tinggi kerana semut-semut ini mencari makanan bersama-sama. Perkara inilah yang sepatutnya menjadi contoh dalam kehidupan kita untuk bekerjasama dalam kumpulan. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan teks petikan mengenai tentera berkaki 6 di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Semut merupakan sejenis serangga yang lazimnya ada di rumah kita. Makhluk kecil yang berkaki 6 ini umpama tentera kerana sering bergerak dalam satu barisan yang panjang. Meskipun begitu, pergerakan semut teratur dan tidak berselerak. Pernahkah kamu perhatikan pergerakan semut sewaktu serangga ini bertemu dengan semut-semut yang lain? Jika diperhatikan, semut-semut ini seolah-olah mengenali antara satu dengan yang lain. Adakah semut mengenali setiap anggota koloni yang tidak terkira jumlahnya? Para cendekiawan dalam bidang sains dan kimia telah menjalankan pelbagai eksperimen untuk membongkar rahsia keunikan serangga ini. Kajian sains mendapati setiap semut
memiliki sejenis sebatian kimia yang unik dan berbeza. Faktor inilah yang membolehkan semut mengecam semut-semut yang lain. Hasil kajian ini amat penting kepada manusia. Penemuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penciptaan teknologi pengecaman manusia yang canggih. Sumber diubah suai daripada majalah ST.my, utusan Malaysia 29 Julai 2009. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikan mengenai tentera berkaki 6 ya, dan dapatlah kita fahami bahawa semut merupakan sejenis serangga yang bersaiz kecil dan semut ini mempunyai 6 kaki. Untuk pengetahuan murid-murid, semut juga dapat mengenali semut-semut yang lain biarpun bilangan semut yang lain tersebut dalam bilangan yang terlalu banyak. Mengapakah semut-semut ini berupaya ataupun berkebolehan untuk mengenal semut-semut yang lain? Bagus, tentunya semut-semut ini mempunyai sebatian kimia yang unik dan berbeza. Inilah punca ataupun faktor yang membolehkan seekor semut itu dapat mengenali semut-semut yang lain. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita melafazkan pantun mengenai tentera berkaki 6 dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid diminta untuk melafazkan kedua-dua rangkap pantun ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kampung Teluk jauh terpencil, banyak ditanam bunga kemboja. Aku makhluk berbadan kecil, berkaki 6, rajin bekerja. Buah keranji, si buah duku, gugur merata, dikutip sahabat. Manusia mengkaji keunikan aku untuk mencipta alat yang hebat. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun melafazkan kedua-dua rangkap pantun ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, marilah kita menjelaskan maklumat ataupun mesej yang disampaikan berdasarkan kedua-dua rangkap pantun ini. Kita lihat, rangkap pantun yang pertama bermaksud semut merupakan sejenis makhluk yang bersaiz kecil. Ia mempunyai 6 kaki dan sifatnya sangatlah rajin bekerja. Seterusnya kita lihat rangkap yang kedua pula. Semut telah dikaji oleh manusia mengenai keunikannya. Dan manusia mengkaji semut ini adalah untuk mencipta alat yang canggih. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami mesej yang disampaikan berdasarkan kedua-dua rangkap pantun ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal pasti perkataan yang menggunakan imbuhan dalam bentuk peta pokok di sebelah ini. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan terbahagi kepada 4 bahagian. Kita lihat imbuhan yang pertama iaitu imbuhan awalan. Kita lihat contoh perkataan yang menggunakan imbuhan awalan iaitu berkaki. Kerana berkaki ini kata dasarnya kaki dan ditambahkan dengan imbuhan awalan ber, maka menjadi berkaki. Seterusnya, bergerak. Kata dasarnya gerak. Kata dasar gerak ini ditambahkan dengan imbuhan awalan ber, maka menjadi bergerak. Seterusnya, terkira. Terkira ini kata dasarnya daripada kira.
kira ini ditambahkan dengan imbuhan awalan ter, maka menjadi terkira. Kita lihat yang lain, membongkar. Kata dasarnya bongkar. Bongkar ini ditambahkan dengan imbuhan awalan mem, maka menjadi membongkar. Dan yang terakhir, mengecam. Kata dasarnya iaitu kecam. Kecam ini ditambahkan dengan imbuhan awalan me, maka menjadi mengecam. Dan tidak boleh menjadi mekecam ya murid-murid. K ditukarkan menjadi NG kat situ. Dan diharapkan murid-murid dapat memahami imbuhan awalan ini. Seterusnya kita lihat perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran iaitu barisan. Barisan ini kata dasarnya iaitu baris. Baris ditambahkan dengan imbuhan akhiran an di belakang kata dasar, maka menjadi barisan. Seterusnya sebatian. Sebatian ini kata dasarnya iaitu sebati. Sebati ini ditambahkan dengan imbuhan akhiran an, maka menjadi sebatian. Dan yang ketiga, cendekiawan. Cendekiawan ini kata dasarnya iaitu cendekia, maka ditambahkan dengan imbuhan akhiran wan. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan akhiran wan ini merupakan imbuhan pinjaman bahasa asing iaitu imbuhan bahasa Sanskrit. Maka cendekia ini ditambahkan dengan imbuhan akhiran menjadi cendekiawan. Seterusnya kita lihat perkataan yang menggunakan imbuhan apitan. Contohnya pergerakan. Kata dasarnya gerak. Gerak ini diapit dengan imbuhan per dan juga an, maka menjadi pergerakan. Seterusnya diperhatikan. Kata dasarnya iaitu hati. Maka hati ini diapit dengan imbuhan diper an, maka menjadi diperhatikan. Seterusnya perkataannya mengenali. Kata dasarnya kenal. Kenal ini diapit dengan imbuhan apitan meng dan juga i, maka menjadi mengenali. Tak boleh menjadi mekenali. Seterusnya yang keempat, menjalankan. Kata dasarnya iaitu jalan. Jalan diapit dengan imbuhan apitan men dan juga an, maka menjadi menjalankan. Seterusnya, keunikan. Kata dasarnya unik. Unik ini diapit dengan imbuhan apitan ke dan juga an, maka menjadi keunikan. Seterusnya yang keenam, mendapati. Kata dasarnya iaitu dapat. Dapat ini diapit dengan imbuhan men dan juga i, maka menjadi mendapati. Seterusnya, membolehkan. Kata dasarnya boleh. Boleh ini diapit dengan imbuhan apitan mem dan juga kan, maka menjadi membolehkan. Dan yang terakhir, penciptaan. Kata dasarnya iaitu cipta. Cipta diapit oleh imbuhan apitan pen dan juga an, maka menjadi penciptaan. Seterusnya kita lihat perkataan yang menggunakan imbuhan sisipan. Sisipan el iaitu selera. Kata dasarnya iaitu serak. Maka disisipkan dengan imbuhan sisipan el menjadi selera. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami imbuhan ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu catatkan ayat yang mempunyai hubungan maksud yang sama dengan jawapan yang disediakan dalam bentuk peta titi. Catatkannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah. Cikgu Afan sudah membantu murid-murid dengan memberikan padanan jawapan yang ada di atas itu. Jadi di sini murid perlu memadankan sahaja jawapan yang ada dalam kotak yang berwarna ungu di atas itu dengan kotak yang berwarna hijau Petronas itulah, supaya murid-murid dapat faham kan. Jadi di sini murid perlu padankan semula maksud ayat yang terdapat dalam kotak ungu dengan
ayat yang terdapat dalam kotak berwarna hijau Petronas itu. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.